Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 7. Tajuknya adalah probability. Tetapi sebelum kita pergi kepada probability, actually ada dua subtopik major yang kamu kena faham dahulu baru boleh proceed kepada probability. So, yang pertama adalah permutations. Nanti yang kedua kita akan belajar combinations. Okay, so untuk video yang ini kita fokus kepada permutation dahulu. So, apa yang dimaksudkan dengan permutations? So, permutation adalah ordered arrangement. Kalau nampak perkataan permutation, apa yang perlu kamu buat adalah dia melibatkan susunan. Kita nak arrange certain items. Okay, sebagai contoh, ada example di bahagian bawah ni. Kamu ada 3 letters P, Q, R. So, berapa banyak cara kamu boleh susun? How many ways you can arrange the letters P, Q, R? Kita bercakap tentang berapa banyak cara untuk menyusun. So, daripada 3 huruf, kalau tengok dekat bawah ni, dia ada bagi kamu sebanyak 6 susunan. Daripada PQR, boleh susun dia PQR, boleh juga susun dia PRQ, boleh susun QRP dan seterus-terusnya. So, maksudnya daripada 3 letters PQR, boleh ada 6 ways atau 6 cara untuk susun PQR. Itulah permutation. Diberi items, macam mana nak susun items tu? Ada berapa banyak cara boleh susun items itu? Okay. So, before kita pergi kepada macam mana nak menyusun, kita pergi terlebih dahulu kepada factorial notation, which semester lepas dah belajar. Okay. So, factorial, simbol dia yang tanda seru tu. So, kalau ada n factorial, sepatutnya kamu tahu apa maksud n factorial. Okay, so tapi madam ulang balik lagi sekali. Kalau kamu ada factorial, sebagai contoh, kita ada 5 factorial. Okay, 5 factorial maksudnya dia akan dimulakan dengan nombor yang ini, which is 5. Kemudian akan didarab dengan next number yang kita dah tolak 1 daripada yang sebelumnya ni. So, 5 tolak 1, dia akan 4. And then darab dengan next number yang ditolak 1 daripada yang sebelumnya. So, 4 tolak 1 tinggal 3. Tolak lagi 1 tinggal 2. Tolak lagi 1 tinggal 1. So, kalau kata factorial, dia akan sentiasa berakhir dengan 1. So, kalau kamu ada 100 factorial, it means kamu akan start dengan 100 times with 99, 98. Akan tolak-tolak 1 sehingga kamu jumpa last one darab 1. Itu maksud factorial. Okay, so tolong mahirkan dengan maksud factorial ni. And then di bahagian nota, ada madam suruh take note. Note 0 factorial. Boleh tekan kalkulator masing-masing, ada button factorial. Kalau 0 factorial, nilainya adalah 1. Bukan 0. Okay, 0 factorial is equal to 1. Okay, next kita pergi kepada example 1. Example 1 adalah macam mana nak guna simbol factorial. Okay, so kita mulakan dengan soalan A dahulu. Kita ada 7 factorial. By right boleh je tekan kalkulator 7 factorial. Tapi madam nak kamu faham maksud factorial tu. Instead of directly tekan kalkulator, sebab takut ada soalan yang tak bagi nombor dekat kamu. Okay, so 7 factorial maksudnya akan dimulakan dengan 7. Kemudian akan didarab dengan next number yang ditolak 1 daripada 7 tadi. Okay, asal ada 7, tolak 1 jadi 6. From 6, tolak 1 lagi jadi 5. Tolak 1 lagi, tolak another 1, 2 dan akan berakhir dengan 1. So, 7 darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2 dan darab 1. So, jawapan yang sepatutnya kamu dapat adalah 5040. Okay, proceed soalan B. Soalan B kita ada 4 factorial divided by 0 factorial. Jangan tulis jawapan 0, ni salah. Okay, so 0 factorial di bawah ni membawa maksud 1. Okay, so kamu ada 4 factorial divided by 1 is actually equal to 4 factorial. Okay, so 4 factorial start dengan 4. Didarab dengan next one tolak 1, darab next one tolak 1 lagi dan berhenti dekat 1. Okay, so kita ada dekat sini jawapan sebagai 24. Right? Untuk soalan C, kita ada 16 factorial
divided by 3 factorial times with 13 factorial. Okey, so mulakan dengan yang atas dulu. 16 factorial maksudnya 16 darab 15 darab 14 darab 13 and then dot dot dot. Okey, darab seterusnya sampai kamu tahu kamu jumpa terakhir sekali adalah 1. And then divided by, okey, yang bawah kita buat yang 3 factorial dulu. 3 factorial maksudnya mula dengan 3, 2, 1. Habis. And then darab lagi. Okey, so kita kena continue darab dengan 13 factorial. Okey, which kita akan continue saja darab dengan 13. Sambung factorial 12, 11, dot 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 sehingga 1. Okey, so macam mana kita nak simplify soalan ni? Kamu kena tengoklah. Ada tak perkara yang sama di bahagian atas dan bawah yang boleh kamu potong? Okey, so untuk soalan ni ada. Daripada 13 akan darab 12 sehingga jumpa 1. Di bawah pun kamu ada. 13 darab 12 darab seterusnya sehingga jumpa 1. So maksud boleh potonglah yang itu. So kita hanya tinggal yang ini, boleh tekan kalkulator dan bahagi dengan 6 dekat bawah ni. Okey. So madam tulis dulu, kita ada 16 times 15 times 14 and di bawah kita ada 3 darab 2 sahaja which is equals to 6. Baru akan dapat jawapan lah 560. Okey. And then untuk soalan D, madam tunjuk terus sekali untuk soalan D, kita ada P plus Q plus 2 factorial. Kali ni kita tak ada number. Okey, so kalau tak ada number, masih apply konsep yang sama. Okey, ikut saja maksud factorial. Okey, yang atas P plus Q plus 2 factorial. So kita akan start dengan P plus Q plus 2. Kemudian next item yang kita nak darab ni, dia mesti ditolak satu daripada yang sebelumnya ni. So kamu just ada P plus Q plus 2 minus 1. So apa yang tinggal? Dia hanya tinggal P plus Q plus 1 setelah ditolak satu. Now next item, daripada yang ini kita nak tolak satu. So kamu ada P plus Q plus 1 minus 1. So apa yang tinggal? P plus Q sahaja. Okey, next lagi. Kita ada P plus Q. Kita nak tolak 1. So, dia cuma tinggal daripada P plus Q, saya nak tolak 1. So, memang ada P plus Q minus 1. So, nak tolak lagi, bolehlah kamu letak dot dot dot. But make sure at the end akan jumpa 1. Okay, so itu untuk bahagian atas. Kemudian kamu akan buat divide. Okay, next kita buat dahulu P plus Q factorial. So, sama. Kita akan start dengan P plus Q. Lepas tu kita akan ada P plus Q tolak 1. Okay, daripada yang ini kita akan tolak 1. So, kita ada P plus Q tolak 1. Kemudian kamu fahamlah. Kita akan tolak lagi 1, tolak lagi 1 sehingga jumpa 1. So, itu untuk P plus Q factorial. Kemudian kita ada darab dengan yang ini tak ada factorial lah. Hati-hati. Dia hanya akan didarab dengan P plus Q plus 1. So again sama, kamu akan tengok mana yang boleh dipotong. So kalau ikutkan, kita akan boleh potong bahagian atas. Kita ada P plus Q darab dengan yang P plus Q minus 1 sehingga 1. Bawah pun kita ada P plus Q minus 1 sehingga 1. Okay, and then ada lagi tak yang boleh potong? Ada, which is P plus Q plus 1. Dengan bawah pun ada P plus Q plus 1. So, overall yang tinggal hanyalah yang ini. Bawah semua dah potong, tinggal 1. So, soalan ni hanya tinggal P plus Q plus 2. Okay, so habis tentang factorial. Okay, next kita nak pergi tentang permutation. Okay, now kita dah nak cuba cari berapa banyak cara atau number of ways untuk kamu menyusun certain item. Okay, so untuk soalan permutation dia akan ada dua jenis. Yang pertama, kita akan ada susunan yang dengan syarat atau yang kedua susunan yang tanpa syarat. Okay, contoh madam bagi, madam ada letters PQR macam tadi. Kalau madam kata cari number of ways untuk susun PQR.
Madam tak ada letak sebarang syarat. Maksudnya, terpulang pada kamu macam mana nak susun PQR. No restriction. Okey, tetapi kalau soalan lain, Madam bagi susun PQR dengan syarat P mesti di depan. Dia ada syarat. Bila kamu susun, mesti start dengan P dahulu. So, itu contoh soalan yang ada syarat. So, kita akan deal dengan dua case. Satu susunan yang ada syarat, satu lagi susunan yang tak ada syarat. So, bila baca soalan, kena recognize benda ni. Okay. So, next adalah kita nak pergi kepada Madam nak explain yang dalam box ni. Bahagian sini. Okay. N factorial. Tadi kamu dah tengok N factorial. N factorial ni, dia sama juga maksud dengan kalau kamu tulis dia NPN dekat kalkulator kamu. Okay, Madam sure semua orang pernah guna permutation punya button. Okay, NPN. NPN tu sama saja maksud dengan N factorial. Okay, dekat sini ada formula dia, tapi at this moment Madam tak fokus yang ni, Madam nak fokus maksud yang ini saja. Okay, N factorial is equals to NPN. Okey, apa maksud NPN ni? Kamu kena faham apa maksud NPN atau N factorial. So, yang ni tolong salin. NPN, bahagian sini ya, membawa maksud kamu ada N items, ada N object atau items, and kamu nak susun all N items itu. NPN membawa maksud ada N item dan kamu nak susun ke semua item itu. Contoh, ada 3 letters PQR. So, N kita adalah 3. Madam suruh susun ke 3 letters ini. So, kamu boleh guna dia sebagai NPN. Kena faham? Ada 3 dari atas ni. Ada 3 item. Saya susun 3. Macam tu baca dia. Okey, daripada atas pergi bawah. Ada N item, susun N item. Sebab nanti ada different thing. Ada N item, dekat bawah dia nombor lain. Okey, so faham yang ni dulu. N items, susun pun N items. So, kita pergi kepada example kedua dahulu. Okey, so kita nak try soalan A. Soalan A, dia suruh kamu arrange. So, kamu nampak perkataan arrange ni melibatkan permutation. P lah. Okay. So, how many ways can we arrange the letters A, B, C, D and E? Okay. So, Madam highlight kat sini. Kita ada keseluruhan 5 item. N is equal to 5. Okay. So, bila 5 item, tak ada syarat dikenakan. Arahan soalan hanyalah berapa banyak cara kamu boleh susun ke 5 huruf ini. So, dia adalah permutation yang tanpa syarat. Maksudnya, from 5 item, nak susun ke 5-5-nya. So, kita akan pakai formula yang ini tadi. Ada 5 item, saya nak susun ke 5-5 ini tanpa sebarang syarat. So, ada 2 cara untuk tulis. Sama ada you tulis NPN atau kamu tulis N factorial. So, untuk soalan A ni, Mada tulis di bahagian bawah ni. Untuk soalan A, kita punya N is equals to 5. So, number of ways untuk kita susun ke 5 letters ini, dia adalah sama ada kamu guna 5 factorial atau kamu guna 5 item, susun 5 item. NPN 5P5 and then boleh direct tekan calculator lah untuk dapatkan jawapan which is nilainya 120. Okay, so itu soalan A. Next kita pergi kepada soalan B. Okay. Untuk soalan B, how many different word codes, okay, ini melibatkan arrangement lah, permutation, can be formed from all letters of the word logarithm. Kamu nak cari number of ways untuk susun perkataan logarithm ni. Daripada letters yang ada dekat sini, so kamu kena tahu N yang kamu ada untuk perkataan logarithm ni berapa. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kamu ada 9 letters nak disuruh susun menjadikan kod daripada kesemua letters ni.
Okey, semua huruf tu kita nak pakai dan dia tak ada syarat. Dia suruh kamu create kod sahaja dari 9 letters ni. So, kalau tak ada syarat dan kamu kena pakai semua letters yang ada, maksudnya number of ways dia akan jadi 9 factorial. Ataupun kita kata ada 9 letters, saya nak susun ke semua 9 letters tanpa sebarang syarat. Boleh tekan kalkulator, akan dapat jawapan 362880. Okey, so ini untuk soalan B. Okey, next kita pergi kepada soalan C. Okey, untuk soalan C, dia tanya how many ways can 5 people? Berapa banyak cara untuk 5 orang? So, this is our item. Okey, so soalan C yang pertama dulu. And kita ada 5. Ada 5 orang, kita nak dudukkan 5 orang ni ke atas 5 kerusi. Okey, so boleh imagine kamu ada 5 kerusi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak susun ke 5 orang ini ke atas kerusi ini. Soalan 1, no condition imposed. Maksudnya tak ada syarat. Susun saja ke 5 orang ini ke atas 5 kerusi ini. So, kamu kena faham, satu, dia tak ada syarat. Yang kedua, daripada 5 orang tu, memang saya nak susun ke 5-5-nya ke atas 5 kerusi. Okey, so yang ni jawapan dia akan jadi, number of ways kita, dia akan jadi 5 factorial. Okey, ataupun sama juga maksud dengan daripada 5 orang, saya susun ke 5 orang itu tanpa sebarang syarat. So, tekan kalkulator, jawapannya adalah 120. Okey, next kita pergi kepada soalan C2. Okey, soalan ni ada sedikit berbeza daripada yang tadi. Okey, kita baca dulu soalan dia. Dia kata kita masih nak susun 5 people on 5 chairs, tetapi kali ni kita nak the first chair is reserved to one particular person. Maksudnya yang ini ada syarat. Okey, kita ada 5 kerusi. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan people yang kita nak susun masih ada 5. N equal 5. Cuma kali ni untuk the first chair, kerusi yang pertama ini sudah dikhaskan kepada orang tertentu. Orang itu je boleh duduk dekat situ. Okey, so daripada 5 orang, ada seorang yang kita memang akan allocate dia dekat kerusi pertama sahaja. Dah ada nama dah kerusi pertama ni untuk orang tertentu. Okey, dan lagi 4 orang kita akan randomly susun dekat baki 4 kerusi lagi. So, kalau soalan ni macam ni, kamu kena faham kerusi pertama ini, okey, yang ini dia memang dah specific to one particular person. Memang wajib, contoh madam kata J kena duduk dekat kerusi pertama ni. Memang wajib J. So, maksudnya cara nak susun J adalah daripada one person, J, kita susun saja J dekat kerusi pertama dia, so dia 1P1. Memang khas untuk J, ataupun boleh tulis 1 factorial. Okey. Lagi 4 orang, kita akan susun dekat belakang ni, baki 4 kerusi. So, tak kisah 4 orang itu disusun macam mana. Okey, yang kita kisah hanya perlu one particular person dekat depan. Baki lagi 4, tak ada diletakkan sebarang syarat. Susunlah 4 orang itu sesuka hati kamu. So, kalau kita susun 4 orang, okey, daripada 4 orang nak susun 4 orang tanpa sebarang syarat. So, dia adalah 4P4 ataupun kita boleh kata 4 factorial. Okey, so kalau dalam satu soalan ada different case. Okey, contoh yang ni one specific person, dekat belakang nak susun tanpa syarat 4 orang. Kamu pun ada tulis 1P1, 4P4 dekat sini. So, maksud dia dekat sini, kamu kena buat operasi darab. Okey, darab. It's either kamu tulis number of ways dia akan jadi 1P1 darab 4P4. Okey, ataupun kamu tulis dia 1 factorial darab 4 factorial. Masih sama. Okey, dua-dua akan bagi kita jawapan 24. Okey, so ini contoh untuk soalan C, which now madam nak kamu cuba buat soalan D. Okey, soalan D, pattern dia sama sahaja. Kamu ada 4 jenis digit.
kamu nak susun tanpa syarat. Okay, no repetition allowed, maksudnya tak dibenarkan susun 4 ini nombor berulang. Contoh kamu nak susun 5, 5, 6, 7. Tak boleh. Okay, tak boleh ada nombor yang berulang. Syarat dia susun saja 4-4 ini tanpa berulang dan mesti pakai semua nombor lah. Okay, itu maksud soalan 1. No condition being imposed. Soalan yang kedua, dia sama macam soalan C2 kita buat tadi. The first digit mesti nombor 7. Tak boleh nombor lain. The first digit mesti 7. So, kamu akan try pakai cara yang macam ni lah. Okay, so soalan D boleh pause video buat dulu. Pastikan dapat jawapan macam yang dia bagi kat sini. Okay. Okay, next adalah kita nak pergi kepada soalan E. Okay, soalan E. In how many ways can 5 boys and 4 girls? Okay, kali ni N kita ada banyak. 9. Okay, secara total. Tapi kita ada 5 lelaki dan 4 perempuan. To be seated in a row. Kemudian ada soalan 1, 2, 3, 4. Okay, so soalan E ni kena kamu dengar betul-betul dan cuba fahamkan. Okay, sekarang kamu ada total 9 pelajar sebagai contoh. 5 boys, 4 girls. Untuk kamu dudukkan dia dalam satu barisan. Which mean contoh kita kata kita nak susun 9 orang ni dalam 9 kerusi. Okay, dalam satu baris. So, soalan yang pertama, E1 Okay, kita ada 5 boys and 4 girls. Total N kita adalah 9. Soalan pertama dia nak kita susun saja the boys and girls can sit anywhere. Maksudnya pelajar lelaki atau pelajar perempuan duduklah dekat mana-mana dalam 9 kerusi yang kita ada tu. Maksudnya dia tak ada syarat lah. Okay, so kalau tak ada syarat, kita akan kira number of ways untuk susun 9 pelajar ni adalah 9 factorial ataupun kita kata daripada 9 pelajar, saya susun sahaja 9 ni tanpa syarat. So, 9P9 ataupun 9 factorial jawapannya adalah 362,880. Okay, so soalan 1 adalah tanpa syarat. Now, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okay, untuk soalan yang kedua, yang ini kena fokus. Soalan yang kedua, dia kata kamu nak susun 9 orang ini. Masih 9 orang. Tetapi, girls must sit together. Okay, madam tulis dekat sini. Kamu masih ada 9 orang. Mix 5 boys, 4 girls. Tetapi kali ni ada syarat. Syaratnya, all the girls must sit together. Okay, so madam nak bagi contoh dekat kamu. Apa yang dimaksudkan dengan semua pelajar perempuan mesti duduk sekali. Okay, madam akan lukis dia punya seating arrangement. Okay, kita ada 9 kerusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang apa yang dia nak adalah 4 pelajar perempuan. Kita ada 4 pelajar perempuan kan? So, 4 pelajar perempuan ini mesti duduk sekali. Tak boleh terpisah. Kena duduk sekali as a team lah kiranya. So, contoh madam bagi dekat kamu. 4 pelajar perempuan tu boleh duduk dekat 4 kerusi pertama ni. Maksudnya dia duduk sekali lah ni. All the girls sit together. So the boys semua pergi belakang. Contoh. Tapi tak semestinya ini sahaja cara untuk susun girl must sit together. Boleh juga jadi kalau kita padam susunan ni, kita minta girl duduk begini. Starting from second chair sampai chair yang kelima. Maksud dekat kerusi pertama akan ada boy and then the rest of the chair also boy. Pun boleh. Masih memenuhi syarat soalan sebab all the girl masih sit together. Bukan ini saja susunan. Kita ada lagi susunan. Which means kalau madam ubah lagi kedudukan. Contohlah girl kat sini. The 4 girls duduk dekat tengah-tengah kali ni. Dia masih as a team. Masih sit together. So, the boys semua akan fill in mana-mana kerusi lain yang ada. Ada banyak cara untuk kita susun the girls must sit together. So, kalau kamu nak define satu-satu, nak buat satu-satu, mungkin akan tercicir susunan.
So, kalau kamu jumpa, ini adalah tips. Kalau kamu jumpa soalan yang minta contoh macam ni, yang perlukan sit together. Contoh soalan ni, semua pelajar perempuan mesti sit together. So, nampak perkataan sit together ni, kamu jadikan dia sebagai satu team. Okay, so all girl dekat sini combine jadi one seat. Okay, they combine jadi one seat. So, contoh, Madam akan padam yang ni. Okay, sekarang susunan kerusi tu, apa yang Madam buat adalah, Madam akan jadikan dia begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Okay, akan tinggal 6 susunan kerusi sahaja, which, okay, 5 untuk boys and 1 chair untuk all girl. Okay, so kamu boleh imagine satu kerusi. Contoh kalau kamu kata girl kat sini, yang ni boy, 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 boy. Boy ada 5 kan? Girl ada 4 orang sebenarnya. Kamu boleh imagine dalam ni, satu seat ni, ada 4 pelajar perempuan duduk kat situ. Satu kerusi diduduk oleh 4 orang pelajar perempuan. Kena faham macam tu je. Satu placement atau satu chair untuk G ni milik untuk 4 orang pelajar perempuan duduk. Okey, boleh faham dia macam tu. Kita sit atau kita buat dia dalam satu team. Okey, satu group. So susunan kerusi kita tinggal 6 sahaja. 5 boys, 1 team of girl. Okey. So sekarang ni Madam nak start dahulu, kita nak susun. Okey, ini susunannya. Kita nak susun girl dulu kat depan. Girl, boy, 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 boy and boy. So, tapi ingat girl kita dekat depan ni ada 4 girls. Ada 4 orang akan duduk dalam satu kerusi. So, macam mana kita nak susun susunan yang macam ni? Berapa banyak cara yang kita akan dapat? So, ingat the first chair adalah untuk pelajar perempuan duduk. Dan pelajar perempuan ini ada 4 orang. Daripada 4 orang ni, kamu boleh susun dia tak kisah macam mana pun. Janji 4 orang ni disusun pada satu kerusi ni. Okay, so ada 4 girls yang boleh kamu susun dia tak ada syarat. Okay, ada 4 orang nak disusun dekat sini tanpa syarat. So, untuk kerusi yang pertama ni, kita ada 4 pelajar perempuan nak susun 4-4 itu. Okay, and then untuk yang belakang ini, Madam guna pen warna merah, kamu ada 5 chair yang kamu akan allocate 5 pelajar lelaki dan juga tak ada syarat. Susunlah 5 pelajar lelaki ni dekat 5 kerusi ni. So, untuk pelajar lelaki, kita ada 5 boys. Saya nak susun ke 5-5-nya. So, dia adalah 5P, 5. So, untuk arrangement yang ini, number of ways kamu adalah 4 pelajar perempuan. Saya susun ke 4-4-nya untuk kedudukan kerusi pertama. Darab dengan saya ada 5 pelajar lelaki nak susun ke 5-5 mereka. Okay, 5 ya. So, kamu boleh tekan dulu kalkulator yang ni. Kamu akan jumpa nilai 2880. Okay. And then, ini baru satu susunan. Pelajar perempuan semua duduk dekat depan. So, kita kena consider next case. Okay, next case, Madam nak buat dekat kamu. Kita masih ada 6 kerusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kali ni kita ubah kedudukan pelajar perempuan. Okay. So, pelajar perempuan, Madam nak dia duduk dekat kerusi yang kedua. So, kerusi pertama pelajar lelaki and the rest of the chair semua pelajar lelaki. Okay. So, dia akan jadi balik benda yang sama. Sekarang ni kamu kena particular tengok dahulu untuk kedudukan girls. Okay, girls dekat sini, ingat kita ada 4 orang pelajar perempuan yang kita nak susun dia dekat kerusi yang kedua ni. So, antara 4 orang tu, boleh je kamu arrange 4-4 tu ikut suka hati kamu. So, untuk pelajar perempuan dekat sini, kita ada 4 orang. Saya akan susun je 4 orang ni. Antara mereka duduklah macam mana pun, tak apa. And then, untuk pelajar lelaki, which is this one, and bahagian sini, masih ada 5 orang
yang saya akan susun dia kelima-limanya tanpa syarat. 5 orang ni akan duduk sama ada kerusi 1, kerusi 3, 4, 5 atau kerusi ke-6. Okey, so dia balik, kamu akan dapat kalau susunan macam ni, number of ways dia 4P4 masih darab dengan 5P5. So akan dapat nilai yang sama 2880. Okey, ini baru 2 arrangement. Kita nak pergi lagi. Boleh jadi, okey, ada 6 seat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This time, pelajar perempuan kita letak dekat kerusi ketiga. Okey, so kerusi lain akan di-fill in oleh pelajar lelaki. So balik kepada benda yang sama sahaja. Kerusi yang perempuan dulu kita fokus. Dalam kerusi perempuan ni, kita ada 4 girls, which saya boleh suka hati susun 4 orang ni. 4P4. Tetapi untuk kerusi yang lain, the first 2 and the last 3 chair, saya boleh susun 5 pelajar lelaki sesuka hati saya. Daripada 5, susunlah ke 5-5 tu. Okay, so dia akan jadi 4P4 times masih 5P5. Dan akan dapat jawapan yang sama 2880. Okay, ada lagi tak possible arrangement yang kita nak pelajar perempuan sit together? Ada lagi. Which kamu akan ada next susunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 chair. Kali ni madam gerakkan pelajar perempuan pergi kerusi yang seterusnya. Dekat kerusi yang keempat. So boy, 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 boy. Okay, so balik akan sama saja. 4P4 untuk susun 4 pelajar perempuan. And the rest of the chair adalah untuk 5 pelajar lelaki yang kamu akan susun ke 5-5-nya. So, apa yang kamu akan dapat? Perkara yang sama. 4P4 times 5P5. So, dapat 2880. So, kita ada 2 lagi cara sebenarnya. Atau 2 lagi sitting arrangement. Kali ni, Madam shift kedudukan grup perempuan ini ke kerusi yang sini. So, 4 kerusi yang dekat depan akan diisi oleh pelajar lelaki dan kerusi yang last pun pelajar lelaki. So, balik kepada susunan yang sama. 4P4 untuk susun 4 pelajar perempuan dalam satu kerusi. Kemudian the rest of the boys kita ada 5P5. So, kamu akan ada perkara yang sama. 4P4 times 5P5 dapat jawapan 2880. And last one, arrangement yang terakhir, kita ada semua pelajar perempuan akan berada di kedudukan yang belakang sekali. So, G dekat last. So, the first 5 chair akan diisi oleh pelajar lelaki. So, semua pelajar lelaki ni daripada 5 orang nak susun ke 5-5-nya. Dan kerusi yang terakhir untuk pelajar perempuan, kita ada 4 orang, nak susun 4 orang ni untuk duduk dalam satu kerusi tu. Okay. So, pun sama, kita akan ada 4P4 times 5P5. Dapat jawapan 2880. So, kalau madam kecilkan skrin, kalau kamu tengok starting kita kira tadi, kita ada sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 possible susunan untuk pelajar perempuan sit together. Okey, cuma kita kecilkan gambar kita atau kita jadikan kerusi kita bukan 9, jadikan kerusi 6 saja dengan anggapan semua pelajar perempuan ni akan duduk pada satu kerusi. Cuma kena fikir bila dia duduk dalam satu kerusi, kita masih kena susun all the 4 girls. Dia boleh tukar-tukar tempat antara 4 pelajar perempuan tu. So, sebab tu masih kira 4P4. Okay. So, kalau kamu nampak, kamu tak perlu pun buat list sampai 6 possible arrangement ni. Ada orang dikira satu ni je dan dia tahu ada 6 lagi kemungkinan which kedudukan G ni akan berubah. Okay. So, kalau kamu faham cara tu, kamu boleh je terus 2880 times 6. Kalau nampak. Tapi madam lebih suka kamu try dulu menggunakan cara yang ni lah. Okay, so kalau cara yang kita buat ni, kita akan ada number of ways secara overall adalah 2880 akan times dengan 6. Maksudnya kita total up
semua 2880 ni ditambah 6 kali. So barulah kamu jumpa jawapan macam yang diberi, which is nilainya 17280. So ini adalah untuk soalan E number 2. Tolong alert dengan case together. Ada tips madam bagi. Kena combine jadi satu sheet. Next kita nak proceed soalan E yang ketiga. Masih ada 5 boys and 4 girls. Tapi kali ni kita nak susun the girls and boys must sit alternately. So keyword dekat sini adalah sit alternately. So untuk soalan ketiga pun another tips yang madam nak bagi. Kalau nampak perkataan alternate, duduk secara berselang-seli. Alternate tu maksud dia kalau kamu susun lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, ataupun perempuan lelaki, perempuan lelaki, dia mesti berselang antara lelaki dan perempuan. So kalau ada nampak perkataan alternate ni, nak bantu kamu cari permutation dia atau number of ways untuk susun, kita akan mulakan dengan susun bilangan yang sikit dahulu. Contoh kita ada dekat sini 5 boys and kita ada 4 girls. So antara boys and girl, kita cuba fokus 4 girls sebab 4 girls ni yang sikit bilangan dia. So macam mana kita nak buat dia alternate? Now madam nak lukis chair atau kerusi yang kita ada. Madam kata kita mulakan dengan bilangan yang sikit. Yang sikit adalah girl, 4 orang sahaja. So kamu lukis kerusi untuk 4 orang tu. 1, 2, 3, 4. So kerusi ini khas untuk bilangan yang sikit tu lah, which is the girl. Ini kerusi untuk girl, ada 4 orang. Kemudian untuk kita pastikan boy and girl tu alternate, kamu kena faham bahawa all the boys, dia akan duduk in between pelajar perempuan. Sebabkan kita ada 5 boys, so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 pelajar lelaki ni kita akan slot in kan dia di antara pelajar perempuan lah. So anak panah ni untuk boy. Pelajar lelaki. Ada label kat sini. This is boy. Bila kamu ada susunan macam ni, inilah yang memastikan kamu dapat kedudukan boys and girl alternately. Maksudnya boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl and boy. So start dengan bilangan yang sikit dahulu. So yang ini macam mana kita nak susun atau nak dapatkan dia punya permutation. Sekarang ni permutation dia akan jadi, first kali tengok girl kamu. Girl kamu ada 4 orang. Dan kita nak susun 4-4 ini kepada 4 kerusi yang ada. So untuk girl, kita akan ada 4P4. Ini untuk girl sahaja. 4 orang susun kepada 4 kerusi. Kemudian untuk boys kita ada 5 position sebenarnya. Dia boleh slot in 1, 2, 3, 4, 5. So antara 5 position slot in ni, kamu boleh je susun mana-mana 5 boys ini ke 5 tempat slot in ini. So maksudnya dia akan ada untuk boys, kita ada 5 boys. Saya susun sahaja ke 5 boys ini ke dalam tempat yang dah dikhaskan. Yang kita dah slot in kan itu. So, kita boleh susun sesuka hatilah ke 5 pelajar ini ke mana-mana antara ruangan anak panah ni. So, kamu akan ada secara total number of ways untuk soalan ketiga ni adalah 4P4. Ingat, kita susun 4 pelajar perempuan kepada 4 kerusi yang dah dikhaskan untuk pelajar perempuan. And then kita akan darab dengan susunkan pelajar lelaki. Ada 5 pelajar lelaki kepada ruangan yang nak slot in ini. So kita ada 5 pelajar lelaki susun kepada 5 tempat slot in. So overall jawapan kamu akan ada sebagai 2880. So ini soalan yang ketiga.
Okey, so untuk soalan yang terakhir E4, okey, untuk soalan yang ini dia minta kita untuk susun 5 boys and 4 girls and syarat dia every girl must be separated. Semua pelajar perempuan mesti dipisahkan. Okey, as long as dia tak duduk sekali. Okey, contoh kamu tak boleh ada arrangement boy, 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 girl, boy. Tiba-tiba ada 2 girl yang duduk sekali macam ni. Ni, dia tak nak. Semua girl mesti diasingkan. Tak kisah duduk dekat mana tapi mesti terpisah. Girl tak boleh duduk sebelah-sebelah. Okey, so macam mana nak buat? Kalau yang ini keyword dia adalah perkataan separate. Okey. So, kalau perkataan separate ni, tips yang madam boleh bagi dekat kamu untuk nombor 4. Okey. Ada perkataan separate. So, kalau perkataan separate, apa yang boleh kamu buat adalah mulakan dengan vice versa. Okey, maksud vice versa ni, siapa yang kamu nak separate? Kalau kamu nak separate girl, kamu akan mulakan dengan boy lah kiranya. Siapa yang kamu nak separate tu? Kalau nak separate boy, kita akan mulakan dengan girl. Kamu tengok siapa yang kamu nak separatekan. So, untuk soalan kita ni, since kita nak separatekan girl, so madam akan mulakan dengan vice versa, which is the boy. Okay, so kamu buat dulu kerusi untuk the boy. So, madam akan buat susunan kerusi untuk boy. Boy kita ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Setempat ini sudah dikhaskan untuk pelajar lelaki. Okay, so boy, 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 boy. Ada 5 tempat untuk pelajar lelaki. Untuk pastikan pelajar perempuan memang terpisah, okay, diasingkan, apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan slot in pelajar perempuan di mana-mana antara pelajar lelaki. Okay, so girl, dia boleh duduk di mana-mana sahaja position slot in ini. 4 orang tu boleh duduk di mana-mana sahaja antara arrow warna kuning ni. Okay, bila dia duduk dekat arrow warna kuning ni, itu akan memastikan girl itu terpisah. Okay, so maksud contoh, ada 4 orang girl kan? Girl pertama isi kat sini, girl kedua kat sini, girl ketiga kat sini, girl 4 kat sini. So, kalau susunan macam ni, semua girl akan terpisah. Okay? Dia akan berpisah lah 4 orang ni tak duduk sekali. Itu maksud dia. Tapi, kita ada 4 orang sahaja girl dan ada 6 tempat sebenarnya yang 4 orang tu boleh fill in. Ini dah masuk next part. Okay, lepas ni madam akan ajar macam ni. Sebelum ni kamu hanya belajar NPN. Ada 5 benda, susun 5 benda. Ataupun 4P4 tadi. Ada 4 girls, semua 4 girls kita nak susun. Tapi untuk soalan yang keempat ni dia ada sedikit berbeza. Okey, macam mana nak buat untuk soalan 4 ni? Madam akan mulakan dengan boys dulu. Sebab boys dia tak ada masalah. Okey, boys kita ada 5 dan kita memang nak susun all the boys kepada 5 tempat yang dah dikhaskan. So untuk boy, kita ada 5 boy. Susun kelima-limanya kepada tempat yang kita dah letakkan kerusi. Okay. And then sekarang ni isu dengan pelajar perempuan. Okay, pelajar perempuan hanya ada 4 orang. 4 girls. Tetapi ada 6 tempat yang mereka boleh slot in. Maksudnya bukan semua tempat ni akan di-fill in oleh pelajar perempuan. Sebab diorang ada 4 orang je. Tempat kosong ada 6 orang. So, kita boleh ada banyak sangat kedudukan pelajar perempuan. Okey. Macam contoh yang Madam buat tadi. Contoh 4 orang pelajar perempuan tu isi macam ni. Tempat yang dia masuk slot in tu. Atau 4 orang tu dekat tengah-tengah macam ni. Atau 4 orang tu dari belakang. So, ada banyak susunan yang pelajar perempuan boleh duduk untuk memastikan dia orang terpisah. Okay, so ada 6 position kosong untuk diisi oleh hanya 4 pelajar perempuan. So, kalau yang ini, kita akan guna
condition yang begini. Daripada 6 tempat kosong, saya hanya nak susun atau nak guna 4 kerusi. Itu maksud dia. 6P4. Ada 6 item, saya hanya nak susun 4 saja. Atau untuk soalan ni boleh faham, ada 6 kerusi, saya hanya nak guna 4 kerusi sahaja. So dia akan jadi 6P4. Okay, so ini adalah starting atau permulaan untuk next page yang kita ada N dengan nombor dekat bawah ni tak sama. Okay, so Madam introduce dulu pada soalan E4 ni. So untuk soalan ini, number of ways dia akan jadi 5P5 untuk pelajar lelaki. Kemudian didarab dengan 6P4 untuk susunan pelajar perempuan. So kita akan dapat jawapan 43200. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan 4.